Oke. Nah, saya bersyukur sekali di pagi hari ini bisa melayani di Komisi Persekutuan Usia Indah. 我非常的感谢神，今天早上能够来到这个乐龄团体来侍奉。 Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. 今天早上我们又从主耶稣所行的其中一件神迹来学习。 Nah, ini adalah mukjizat yang pertama yang Tuhan Yesus kerjakan sewaktu dia melayani di dunia ini. 所以这个是当主耶稣在这个世界上侍奉的时候，这一件神迹是他所行的第一件神迹。 Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. 也许呢，我们当中有一些已经听过主耶稣如何把水变成酒。 Nah, dalam peristiwa ini ada banyak pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan. 所以在这一切呢，有许多的属灵的功课我们可以学习到的。 Kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa bisa melakukan mukjizat. 我们不单单只是可以看到说主耶稣有权柄，能够行神迹。 Tetapi kita juga bisa belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan ini. 可是呢，我们也能够从主耶稣所行的神迹上学到功课。 Nah, kita akan coba melihat teks kita pada pagi hari ini. 我们又来看今天早上的圣经节。 Dalam Yohanes pasal kedua ayat pertama, kita baca di sini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. 我们这里看到第一节，第三日在加利利的迦拿有喜庆的筵席，耶稣的母亲也在那里。 Nah, pada umumnya orang-orang Yahudi ketika mereka mengadakan pesta perkawinan bisa mengadakannya selama beberapa hari. 犹太人呢，如果办喜社呢，就是喜庆的筵席呢，他们可以办的好几天。 Dan di sini disebutkan pada hari ketiga saat pesta perkawinan itu diadakan. 所以呢，这里说到就是这个喜庆的筵席已经进行到第三日了。 Dan pesta ini diadakan di sebuah kota yang bernama Kana yang ada di Galilea. 这个筵席是举行在加利利的一个城市里面，叫做迦拿。 Dan ibu Yesus ada di situ dikatakan. 这里也说到耶稣的母亲也在场。 Nah, kemungkinan orang yang mengadakan pesta perkawinan ini ada hubungan kerabat dengan Maria, ibu Yesus. 所以有可能呢，这一位这个举行婚宴的人呢，跟玛利亚，就是主耶稣的母亲有亲戚关系。 Itu sebabnya dikatakan ibu Yesus ada di situ. 所以这里说到耶稣的母亲在那里。 Nanti juga ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus yang berinisiatif untuk mencari bantuan. 所以当他们缺少他们的酒用完的时候呢，耶稣的母亲也就去找出路。 Ayat kedua kita lihat, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 我们这里看到耶稣和他的门徒也被请去赴席。 Nah, kita coba lihat di sini ada sebuah peta yang saya tampilkan. 这里我有一个地图，我们可以注意看。 Nah, ini adalah kota Kana. 这就是迦拿城。 Itu ada di sebelah timur laut dari kota Nazaret, tempat Tuhan Yesus lahir dan dibesarkan. 就是我们也看到下边就是拿撒勒城，主耶稣就在那边长大的。 Nah, kalau kita lihat jaraknya itu kurang lebih ada di 9,6 km. 从拿撒勒到迦拿，大概有9.6公里。 Nah, saya tadi coba periksa di map ya.
Jaraknya ini sekitar dari gereja kita Gapi Batam menuju ke bandara Hang Nadim. 就是大概从我们教会到飞机场去，这段路途。 Nah, pada masa dahulu mereka biasanya berjalan kaki menuju ke tempat lain. 通常呢，在耶稣的时代，他们都是用脚行走的。 Dan jarak ini biasa bisa ditempuh dalam kurun waktu 1 hari. 这一段路呢，可以用1天就可以行程。 Nah, saat ini kota Kana masih ada ya Bapak Ibu? 到现今呢，这个迦拿城还存在。 Hanya namanya sudah berubah menjadi Kafar Kana. 可是呢，它的名字已经改成嘎法尔干纳。 Nah, daerah ini masih menjadi bagian dari negara Israel. 这个也是属于现在以色列国的地。 Nah, jadi ketika mereka mengadakan pesta di Kana ini, tentu mereka semua bersukaria. 所以当他们在这里举行婚宴的时候，当然大家都很喜乐。 Saya rasa pada umumnya orang suka datang ke pesta perkawinan ya. 我相信大家都很喜欢出席婚宴。 Mana orang-orang di situ akan bersukaria, makan dan minum. 因为在那边呢，大家都很高兴的在吃在喝。 Nah, ketika mereka mengadakan perjamuan tersebut, ada suatu masalah yang muncul. 可是当这个婚宴在进行当中的时候，状况就发生了。 Ayat ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. 这里说到酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。” Nah, kalau kita mengadakan sebuah pesta dan makanannya kurang atau minumannya kurang, inilah adalah hal yang sangat memalukan. 如果我们举行婚宴，我们举行一个派对的话呢，然后在当中呢就发生了食物不够或者饮料不够，那是非常不好意思的。 Demikian juga pada masa itu, apabila mereka kekurangan anggur dalam sebuah pesta perkawinan, tentu akan menjadi hal yang sangat memalukan. 当时情况也一样，如果在婚宴当中酒用完了，那会有一点不好意思。 Nah, kalau kami dalam suku Batak, kalau mengadakan pesta ada prinsip ya, lebih baik lebih daripada kurang. 如果老师的马大人呢，如果他们举行婚宴呢，那有一个规矩说，多余好过不足。 Jarang sekali ketika kami mengadakan sebuah pesta, para undangan itu kekurangan makanan atau minuman. 所以在婚宴当中呢，在马大人的婚宴当中是很少发生说他们会缺少食物。 Nah, di sini kita juga melihat suatu hal yang menarik. Mengapa Maria datang kepada Yesus ketika mereka kekurangan anggur? 这里我们看到一件有趣的，就是说为什么玛利亚会来找耶稣，当他们缺少饮料的时候。 Maria seakan tahu bahwa Yesus dapat menyediakan kekurangan anggur yang mereka saat ini butuhkan. 玛利亚是否知道耶稣能够给他们一个出路？ Nah, kita harus ingat bahwa Maria mengetahui bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. 我们知道，他的母亲玛利亚，非常的晓得说，他的儿子耶稣不是人。 Meskipun Yesus lahir dari rahimnya, tapi dia tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. 虽然是他怀胎把耶稣生出来，可是玛利亚非常的清楚，这位耶稣不是普通人，他是神降世为人。 Maria sendiri mendengar dari malaikat Gabriel ketika diberitakan bahwa dia akan mengandung Yesus. 所以玛利亚也亲耳从
天使那里听到说他会怀胎，况且也会生子。 Dan sepertinya Maria yakin bahwa Yesus memang sanggup menyediakan kekurangan anggur yang mereka butuhkan itu. 所以呢，玛利亚非常的相信说耶稣有办法。 Nah, ini adalah sikap yang baik ya. Kalau kita mengalami kesulitan, kita harus tahu datang kepada siapa. 这个是非常好的态度。所以当我们面临困境的时候，面临困难的时候呢，我们应该晓得说我们又向谁求救。 Adalah hal yang benar dan tepat ketika Maria datang kepada Yesus meminta agar dia menolong orang yang mengadakan perjamuan kawin untuk menyediakan anggur. 所以玛利亚来寻找耶稣求救的时候，这件是非常非常好的态度。 Nah, Bapak Ibu, ketika kita dalam kesulitan, apakah kita datang juga kepada Tuhan Yesus? 弟兄姐妹，当我们面对困难的时候呢，我们是否也有来寻找耶稣？ Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, apakah kita yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita? 当我们寻找耶稣的时候，我们是否相信他能够帮助我们？ Nah, sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mengalami kesulitan, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. 所以我们成为基督徒，当我们面临困境的时候，我们应该又来寻找主。 Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. 无论我们面对什么困难、什么困境，无论怎么的困难，我们都应该又相信主耶稣。 Nah, dalam usia yang senja ini, Bapak Ibu, urusan utama yang sering kita hadapi adalah urusan kesehatan. 所以当我们这些乐龄人士所要最多面对的问题，那就是健康方面。 Penyakit yang kita derita itu dapat mengganggu perasaan kita, mengganggu mental kita. 所以我们的病痛呢，会使到我们心里非常的不舒服。 Apalagi apabila kita mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh. 更何况如果我们的病一直都没有好转， Kita bisa putus asa, 也许我们会失去希望， bahkan mungkin kecewa kepada Tuhan. 而且也许我们会向神失望， Sehingga kita mencari cara lain agar penyakit kita bisa disembuhkan. 直到我们也许考虑又去寻找别的方法来医治我们的病。 Nah, tetangga ipar saya yang ada di Batam ini sedang beberapa waktu lalu sakit dan dia adalah seorang Kristen. 我的就是我太太那边的亲戚呢，就是生病，他是基督徒， Sakitnya sudah menahun dan tak kunjung sembuh. 他病了好几年，一直没有好转。 Lalu apa yang dia lakukan? 然后他去做了什么呢？ Dia memanggil seorang dukun yang berasal dari agama lain untuk menyembuhkan penyakitnya. 他就去找巫师，别宗教的巫师来医他的病。 Dia tidak hanya datang kepada Tuhan Yesus, tapi datang juga kepada Tuhan ataupun dewa-dewa lain. 他不只是去寻找耶稣，他也去寻找别神。 Nah, orang Kristen yang sejati hanya datang kepada Tuhan Yesus saja ketika mereka menghadapi kesulitan. 一个真正的基督徒呢，应该只寻找主耶稣。当我们面对困难的时候， Kita tidak boleh datang kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita tahu itu tidaklah benar. 我们不应该去寻找别的神，因为他们不是真正的神。 Apakah Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus saja ketika dalam keadaan susah? 所以弟兄姐妹，当你们面对困难的时候，你们是否只单单来寻找主耶稣？ Nah, terkadang di saat kita juga merasa sedih ataupun kesepian, kita juga bisa datang berdoa kepada Tuhan Yesus.
所以当我们感到心里忧伤的时候，我们也可以来向主耶稣祷告。 Di saat anak-anak kita sudah berdikari, kita mungkin tinggal sendirian di rumah. 当我们的孩子都长大成人，我们也许只有一个人在家里， Kita mungkin merasa rindu dan sedih. 我们也许会想念他们，也会感觉到一点忧伤。 Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya. 弟兄姐妹，这样的话呢，那我们可以来寻找主耶稣，来向他祷告。 Seperti Maria datang kepada Yesus, kita juga harus datang kepada Yesus. 好像玛利亚来寻找主耶稣，我们也应该向他学习。 Nah, kita lihat kemudian ayat yang keempat. 我们来看第4节。 Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." 耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。” Nah, ketika Maria datang kepada Tuhan Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." 所以当玛利亚来寻找主耶稣的时候呢，主耶稣对他说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。” Nah, di sini Tuhan Yesus sedang tidak bersikap sopan, ya, bukan sedang bersikap tidak sopan kepada Maria ibunya. 这些话不是说主耶稣对他母亲没有礼貌。 Tuhan Yesus melihat kecemasan dari Maria. 主耶稣可以知道玛利亚心里焦急， Dan dia mengatakan bahwa saatnya belum tiba, maksudnya waktunya dia untuk melakukan sesuatu itu belum saatnya. 他也这里提到说，他又行神迹，就是说他要去，他的时候还没有到。 Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada Maria, "Ibu, jangan khawatir, waktuku belum tiba." 所以这里呢，主耶稣换一句话对他母亲说：母亲，求你，请你不用担心，我的时候还没有到。 Nah, di sini juga secara tidak langsung Tuhan Yesus sedang menunjukkan otoritasnya atas Maria. 这里主耶稣也在对他的母亲显现他的全能。 Meskipun Yesus adalah anak dari Maria, dilahirkan dari rahim Maria, tapi Yesus adalah Tuhan Maria. 虽然主耶稣是玛利亚所产下的，可是呢，主耶稣也是玛利亚的主的神。 Maria tidak bisa memaksakan apa yang dia mau kepada Tuhan Yesus. 所以玛利亚不能够强求他所想要的。 Tuhan Yesus punya waktunya sendiri. 主耶稣有他自己的时候，自己的时间。 Jadi di sini Tuhan Yesus bukan sedang mengatakan bahwa dia tidak mau menolong, tapi dia bilang belum saatnya. 所以这里主耶稣也不是意思说他不肯帮助，只是他的时候还没有到。 Nah, Bapak Ibu, kita juga harus belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. 所以呢，弟兄姐妹，我们这里也学习到说，我们不可以向神强求我们所想要的。 Ada kalanya ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak mendengarkan ataupun tidak mau menjawab kita. 有时候呢，当我们祷告的时候，我们好像神不听我们的祷告，也好像说神不应允我们的祷告。 Nah, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. 其实呢，上帝每时每刻都在垂听我们的祷告。 Ketika dia belum menjawab kita, itu artinya belum waktunya. 当他还没有应允我们的时候呢，也许就是说时间还没有到。 Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. 神的帮助没有迟来的， Dan kita harus sabar menunggu setiap jawaban doa kita. 所以我们应该有耐心的等待神来应允我们每一件祷告事项。 Kadang ketika kita sakit, ya kalau Tuhan berkenan, dia sembuhkan kita dalam waktu singkat. 有时候呢，我们生病的时候，上帝会在短时间内就把我们医治好。
ada kalanya juga dia menyembuhkan kita setelah beberapa waktu lamanya. 有时候呢，他也在比较长一点的时间才医治了我们。 Waktunya Tuhan bukanlah waktu kita. 所以神的时间不是我们的时间。 Nah, di sini saya juga ingin menegaskan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dinilai dari kesembuhan yang kita dapatkan dari Tuhan. 况且呢，神的帮助不是用我们是否恢复健康的事实来衡量。 Kalau kita sakit untuk waktu yang lama dan kita sudah berdoa dan tidak sembuh-sembuh, bukan berarti Tuhan tidak menolong. 所以如果我们生病，然后我们一直都有在祷告，可是呢，我们的病还没有好转，这不意思说神没有帮助我们。 Ketika kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menolong kita untuk mendekatkan diri kepadanya. 因为呢，当我们向神祷告的时候，当我们来信靠他、来仰望他的时候呢，其实呢，神已经帮助了我们来亲近他。 Tubuh kita mungkin semakin lemah, tapi iman kita semakin kuat. 我们的身体也许呢一天比一天软弱，可是我们的信心却一天比一天的刚强。 Jadi sebagai seorang Kristen, ya kita tidak boleh menilai kesembuhan itu sebagai bentuk pertolongan daripada Tuhan kepada kita. 所以呢，我们成为基督徒，我们不应该把我们的健康成为衡量我们主向我们的帮助。 Ketika kita tidak sembuh sekalipun, tapi iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah menolong kita. 因为呢，虽然我们的健康不好转，可是如果我们的信心有加添，我们会更信靠主的话，那在那一件事上，神已经帮助了我们。 Jadi kita perlu sadari bahwa ketika kita berdoa, kita harus selalu berserah kepada Tuhan bahwa jadilah kehendak-Mu ya Tuhan pada hidup saya. 所以呢，当我们祷告，我们应该就是把一切交托给主。 Dan selalu percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. 然后呢，我们也要相信说，主的时候就是最美好的。 Nah, kita lihat reaksi Maria setelah Tuhan Yesus berkata demikian, dia katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 我们来看，主耶稣的母亲ayat ke-6， 主耶稣的母亲有什么反应？PowerPoint-nya tolong ayat ke-6。 Oh, sorry. 照犹太人洁净的规矩，有6口石缸摆在那里。 Nah, jadi di sini Maria menyadari bahwa waktunya Yesus bukanlah waktunya yang dia inginkan. 所以这里呢，玛利亚知道她的时间不是主的时间。 Dan Maria menyerahkan ya apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang ingin lakukan setelahnya. 所以呢，玛利亚就把一切交托给主。 Dan ketika waktunya sampai, Tuhan Yesus akhirnya memberikan pertolongan itu. 可是呢，时候到的时候，主耶稣却帮助这个新郎。 Kita lihat di ayat ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 照犹太人洁净的规矩，有6口石缸摆在那里，每口可以盛2-3桶水。 Nah, ini adalah sebuah tempayan yang berisikan air yang biasanya dipakai untuk membasuh tangan, mencuci cawan, dan juga perkakas-perkakas tembaga orang-orang Yahudi. 所以这个石缸呢，就是摆在门口，为的犹太人能够洁净自己，能够洗手，能够洗脚。 Nah, tempayan ini terbuat dari batu. Ini ada gambarnya. 这个缸是用石头做的。 Nah, masing-masing tempayan dikatakan berisi 2 atau 3 buyung. 这里说到呢，这一个石缸可以装，每一个石缸里面可以装2-3桶水。 Nah, 2 atau 3 buyung ini diperkirakan sekitar satu tempayan ini berisikan 40 liter air.
所以一个石缸里面呢，就是大概40公升。Jadi kurang lebih itu satu tempayan ini berisikan 2 buah galon air yang ada di rumah kita. 40公升就是大概我们家里用的那个air galon，矿泉水大概2桶。Jadi dikatakan di situ ada 6 tempayan. 那里说到有6个石缸。 6 tempayan ini setara dengan 12 galon yang kita miliki di rumah itu. 6个石缸就是12 galon。 Nah, jadi di situ ada 6 buah tempayan dan Tuhan Yesus mengatakan di sini, isilah tempayan-tempayan itu dengan air, penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 耶稣对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了直到缸口。” Kemudian ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 主耶稣说：“现在可以舀出来，送给管筵席的，他们就送去了。” Nah, kita tadi sudah membaca Bapak Ibu bahwa yang diisi ke dalam 6 tempayan itu adalah air. 弟兄姐妹，我们刚才已经读到了，那个6个石缸里面呢，他们装进去的是水。 Dan tempayan itu diisi penuh dengan air. Setelahnya barulah dicedok dan dibawa kepada pemimpin pesta. 所以他们都把那6个石缸给装满了水，然后才把它舀出来。 Nah, apa yang terjadi ketika air itu dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta? 所以当这些水舀出来的时候，然后送到那个管筵席的人那里去了之后，发生了什么事情呢？ Dikatakan di ayat ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. 管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有有水的佣人知道。管筵席的便叫新郎来。 Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 对他说：“人都是先摆上好酒，等客人喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。” Secara ajaib, air yang tadi diisi ke dalam 6 tempayan itu berubah menjadi anggur. 所以呢，那一些装进那6个缸的水呢，就变成了酒。 Dan bukan hanya berubah menjadi anggur saja, tapi anggur yang baik. 不单单的变成酒，而且变成非常好的酒。 Nah, Bapak Ibu, anggur di sini bukanlah minuman yang memabukkan. 弟兄姐妹，这里说到的酒，不是我们今天所认识的那些葡萄酒，有酒精的。 Pada masa itu adalah hal yang biasa ya bagi orang-orang Israel meminum air yang merupakan perasan dari buah anggur. 当时呢，犹太人都是喝着那些葡萄所榨出来的水，就是葡萄汁。 Jadi anggur yang ada dalam pesta perkawinan ini bukanlah anggur yang membuat orang mabuk. 所以呢，不是我们今天所认识的葡萄酒。 Nah, pemimpin pesta mengatakan bahwa pada umumnya orang ketika mengadakan sebuah pesta, mereka kasih anggur yang baik dulu, setelah itu orang puas minum, lalu berikan anggur yang kurang baik. 所以呢，这个管筵席的说，他们在当时人的如果举办一个婚宴呢，他们会先把好酒摆出来，然后呢，喝完了，喝足了，才摆上次的。 Nah, sepertinya ini adalah sebuah praktik yang lazim pada masa itu. 这个就是他们在当时普遍的形式。
Kalau orang sudah minum puas anggur yang baik, setelah diberikan anggur yang kurang baik, biasanya mereka tidak komplain. 所以如果他们已经喝足了好的酒，然后喝上就是次等的酒，他们也不投诉。 Nah, di sini Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang baik. 可是在这里呢，主耶稣把水变成非常好的酒。 Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan pertolongan tepat pada waktunya. 这里我们看到主耶稣呢，就是按着他的时间，帮助了这位新郎。 Para undangan tidak sampai kehabisan anggur. 就是说，那边的客人呢，这个酒席的客人呢，还有酒喝。 Tadi dikatakan di awal oleh Maria kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. 因为我们在刚才已经读到了，就是说他们的酒用尽了。 Nah, kurang berarti bukan berarti habis. 用尽就是说快要完了。 Tapi sebentar lagi mau habis. 呀，就是说只剩下一点点。 Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi. 所以主耶稣也不让就是这个尴尬的事情发生。 Mempelai laki-laki tidak dipermalukan dalam pesta perkawinan itu. 所以这位新郎不需要去面对在他婚宴中尴尬的事情。 Sebaliknya martabatnya itu dimuliakan karena anggur yang diberikan adalah anggur yang baik sampai pada akhirnya. 反而呢，他被荣耀，因为他到最后还是摆上好酒。 Ketika Tuhan Yesus memberikan pertolongan, Dia memberikan pertolongan lebih daripada yang kita bayangkan. 所以当主耶稣帮助我们的时候呢，他的帮助是超过我们所能够想象的。 Tuhan Yesus menolong dengan melimpah. 所以主耶稣非常丰富的帮助了我们。 Nah, kita harus melihat hal ini dengan nyata dalam kehidupan kita. 所以我们又非常的清楚，这件事情也发生在我们的生活上。 Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. 我相信弟兄姐妹也肯定有经历过主耶稣的帮助。 Ketika kita dalam keadaan susah, kita berdoa, kita berharap sedemikian, tapi Tuhan berikan lebih daripada apa yang kita minta. 所以当我们面对困境的时候，然后我们祷告，我们希望主耶稣却超乎我们所预料的祝福了我们，帮助了我们。 Nah, saya sedikit mau menyampaikan kesaksian tentang ibu saya. 我又来向大家说出我的见证，关于我母亲的。 Mama saya terkena penyakit diabetes itu sejak tahun 1997. 所以我妈妈呢，就是被诊断糖尿病，就从1997年 Sudah 26 tahun lamanya. 到如今已经26年了。 Bahkan gula darahnya itu pernah menyentuh di angka 300 lebih. 甚至呢，她的血糖有超过300多。 Dan dengan penyakit diabetes yang dia derita, mama saya selalu berdoa agar Tuhan berikan dia umur yang panjang. 所以当她中了被诊断的这个糖尿病呢，那我妈妈就一直的向神祷告，赐给她有长的寿命。 Mama saya bercerita kepada kami semua, dia bilang, kalau Tuhan kasih saya sampai 50 tahun saja, saya sudah sangat bersyukur. 所以呢，他就对我们这些孩子说，如果上帝赐给我能够活到50岁，那我已经非常的感恩了。 Tapi Tuhan berikan lebih daripada apa yang mama saya minta. Tetapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang mama saya minta. 可是呢，神却赐给我妈妈超过她所求的。 Nah, lusa, ya tanggal 6 Maret ini, mama saya akan berusia 55 tahun.
所以后天呢，我妈妈就55岁会过55岁的生日， Begitulah murah hatinya Tuhan kepada kita. 所以上帝就是这样何等的怜悯我们。 Bapak Ibu, kita harus datang kepada Tuhan Yesus dan selalu berharap kepadanya. 所以弟兄姐妹，我们要一直的来仰望，来信靠我们的神。 Dan percayalah pada waktunya Dia akan memberikan kita pertolongan lebih daripada apa yang kita bayangkan. 我们也要相信说，他会照做他的时间赐给我们超乎我们能够想象的。 Ketika Maria meminta Yesus, menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur, saya percaya Maria hanya berharap bahwa anggur itu cukup. 当玛利亚来向主耶稣说的时候呢，他只是说他们的酒用尽了，就是说酒不够用。 Maria tentu tidak meminta Yesus supaya memberikan anggur yang baik. 玛利亚也没有求耶稣说赐给他们非常好的酒。 Tuhan Yesus tidak hanya mencukupkan anggur yang kurang, tapi juga memberikan anggur yang baik. 主耶稣不单单只是帮他们赐给他们酒，可是主耶稣也赐给他们非常好的酒。 Tuhan Yesus adalah Tuhan yang murah hati. 所以主是非常有怜悯的心的神。 Kemudian kita lihat ayat yang terakhir, ayat ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda yang pertama, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. 我们来看最后一节，这是耶稣所行的头一件神迹，头一件是在加利利迦拿行的，显出他的荣耀来，他们的门徒就信了他。 Nah, mukjizat ini dilakukan Tuhan Yesus sebagai tanda ya untuk menyatakan kemuliaannya. 所以这件神迹呢，是又来显出主耶稣的荣耀， Bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. 就是说又显出主耶稣是全能的神， Bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. 也是又显出他就是神所应许的弥赛亚。 Dan dikatakan di sini murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. 这里说到他的门徒就信他了， Artinya mereka diyakinkan, semakin diyakinkan bahwa Yesus ini memang adalah Tuhan, adalah Mesias. 就是说他的门徒信心被坚定，说主耶稣就是上帝差派的弥赛亚。 Nah, ketika Bapak Ibu membaca, mendengarkan cerita tentang mukjizat ini, apakah Bapak Ibu juga berpikir demikian bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias? 所以弟兄姐妹，当我们听这件事件的时候呢，我们心里是否也被坚固，也被坚定，说主耶稣就是神所差派来的救主？ Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi diri Bapak Ibu sekalian? 所以弟兄姐妹，你们是否相信主耶稣就是你们个人的救主？ Nah, Tuhan Yesus tidak hanya melakukan satu mukjizat, tapi ada banyak sekali mukjizat yang telah Dia lakukan. 主耶稣所行的神迹呢，不单单只是这一件水变成酒，还有其他许多的神迹，他已经行出来了。 Tapi mukjizat yang pertama ini, yang pertama kali Dia lakukan sudah cukup membuat murid-muridnya percaya. 可是这头一件的神迹已经足够让他的门徒相信他。 Nah, kita sangat diberkati membaca semua mukjizat yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kitab suci. 所以我们在圣经上可以读到许多上帝主耶稣所行的神迹，我们也已经被祝福了。 Apakah mukjizat yang banyak ini masih belum cukup bagi Bapak Ibu untuk meyakinkan Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Tuhan?
所以这些这么多的神迹，是否已经足够让我们真正肯定说主耶稣就是神呢？ Tuhan Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat bagi dunia ini. 主耶稣就是这个世界上的救主。 Meskipun banyak orang yang akan menyangkal tentang ketuhanan, keilahian Yesus, tapi dia tetaplah Tuhan sekalipun mereka menyangkalnya. 所以，虽然很多人都不承认他是神，可是虽然他们拒绝他，不承认他，他还是神。 Kitab suci mengatakan pada akhirnya semua lutut akan bertekuk dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 因为在圣经上说，世界上的人每一个人都会跪拜，承认主耶稣是神。 Jangan biarkan diri kita terlambat untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. 所以我们不应该太迟才来承认主耶稣是神。 Orang-orang yang tidak percaya, yang sudah meninggalkan dunia ini, saya yakin mereka sudah melihat Yesus sebagai Tuhan. 那一些不信主的人，那些已经去世而不信主的人，我相信他们现在已经看到主耶稣是神。 Tapi mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan setelah kita mati sudah terlambat. 可是呢，如果我们等到我们死以后才来承认主耶稣是神呢，那就已经太迟了。 Pengakuan itu hanya berguna, hanya bermanfaat ketika kita masih hidup. 承认主耶稣是神呢，只有用，就是当我们还活着的时候。 Bagi Bapak Ibu yang masih belum menetapkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya. 所以，如果我们当中还没有相信主耶稣，还没有承认主耶稣的时候呢，那现在就是时候了。 Murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan mukjizat air menjadi anggur dan mereka menjadi percaya. 主耶稣的门徒看到这个神迹，就是水变成酒，他们就相信了。 Mari kita juga datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. 让我们也来相信，也来信靠主耶稣。 Jadi inilah beberapa pelajaran yang kita lihat dari mukjizat yang pertama ini. 所以这个就是我们从这个神迹上所能够学习到的功课。 Kiranya kita semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, membuka hati kita bagi Tuhan Yesus. 愿我们能够更加的来亲近主耶稣，也把我们的心门为着主耶稣打开。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami bersyukur untuk mukjizat yang telah Engkau lakukan. 我们感谢你所行的神迹。 Ini adalah sebagai tanda bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. 这个就是显现说你是全能的神。 Bantulah kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu. 求主帮助我们真正的来相信你。 Engkau adalah juru selamat Mesias yang telah dijanjikan itu. 你是上帝所应许的救主。 Hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. 唯独你能够把我们从最终救出来。 Kami juga mau berdoa untuk para usiawan. 我们也有为做我们乐龄团契的成员们祷告。 Bagi mereka yang sudah percaya, Tuhan kuatkan iman mereka. 为着那些已经相信主的，求主更加坚固他们的信心。 Bagi mereka yang masih ragu-ragu dan belum percaya, Tuhan yakinkan mereka. 为着那些还犹豫还不肯定的，求主自己来帮助他们能够相信你。 Biarlah pada waktunya mereka mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. 求主帮助使到他们能够来相信主耶稣。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告侍奉主耶稣的名， Amin. 阿门。